أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan kurniaan hidayah dan taufik ini sentiasalah dikurniakan kepada kita. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung kembali pengajian kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Kata Syekh Abdul Qadir, apabila seseorang Muslim telah berlaku demikian, yakni telah melaksanakan pesanan-pesanan seperti yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu sebelum ini, yang ada lebih kurang 16 perkara itu, ia akan mendapat rahmat darinya. Yakni dengan melaksanakan apa-apa yang telah disenaraikan oleh Syekh Abdul Qadir, yang antaranya itu menyegerakan taubat, tidak bosan untuk memohon keampunan Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya dan sebagainya. Apabila semua perkara-perkara itu dilakukan, kata Syekh Abdul Qadir, maka seseorang itu akan mendapat rahmat darinya, rahmat Allah. Jadi dengan melaksanakan amalan-amalan itu menjadi sebab seseorang itu mendapat rahmat Allah. Yang dengan rahmat Allah lah seseorang itu akan dikurniakan ganjaran syurga, ganjaran pahala dan sebagainya. Balasan yang Allah Ta'ala beri di akhirat nanti itu adalah dengan rahmatnya, bukan nilaian amalan kita. Jadi perlu kita fahami baik-baik bahawa pahala, ganjaran syurga dan sebagainya itu yang dijanjikan Allah itu adalah dengan rahmatnya, semata-mata pemberiannya, dengan sebab amalan-amalan kebaikan yang kita laksanakan. Dengan sebab dia bukan nilai bagi amalan kita itu. Kalau nak dikirakan, nilai amalan kita itu tidak sepadan, tidak padam dengan kurnia-kurnia Allah yang sangat besar itu. Jadi di sinilah perlu kita fahami bahawa kita mendapat pahala yang dijanjikan Allah, dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah, itu adalah dengan rahmatnya, bukan kerana amalan kita, dengan sebab amalan kita saja. Dan dijauhkan dari api neraka dengan sebab amalan-amalan kebaikan ini
Dengan sebab kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya dan sebagainya lagi, maka dengan rahmat Allah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada api neraka. Hidup bahagia di syurga yang kekal. Mudah-mudahan bahagia kehidupan kita. Setiap Muslim perlu memahami dan mengingati perkara ini. Perlu dia faham, dia ingat bahawa kehidupan sebenar adalah kehidupan selepas mati. Kehidupan sebelum mati ini hanya sebahagian kecil daripada kehidupan. Sebab itu Nabi berpesan. Nabi berpesan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabilin. Nabi pesan kita, jadilah kamu di dunia ini seolah-olahnya kamu ini orang asing, yakni bukan orang asli kampung tu, orang yang mari singgah sekejap aja. Nabi ajar kita supaya dalam kehidupan kita di dunia hari ini ni, biarlah kita sedar hakikat tu. Hakikat seolah-olahnya kita ni bagi numpang sekejap kampung tu, dan kita bukan orang kampung tu. Nabi ajar kita supaya dalam kehidupan kita sehari-hari ni, biar begitulah keadaan kita. Seolahnya macam kita lah, mari kampung orang singgah sekejap, kita tahu kat lagi kita pergi lagi. Tapi kalau kita rasa kampung ni kampung kita, banyak perkara lalu dah. Tapi kalau kita tahu ini bukan kampung kita, macam kita jugalah, bila kita duduk kampung kita ni banyak benda tak jadi. Main tidur bangun. Tapi kalau kita ni duduk kampung orang, kita tahu kita duduk kampung orang, kita akan berusaha, kita akan melakukan itu, melakukan ini. Sebab itu kita akan perhatikan dalam sejarah umat manusia ni, banyak dari kalangan orang-orang yang berjaya ni orang yang seperti itu, orang yang mengembara, orang yang pergi suatu tempat, berada di suatu tempat yang itu bukan kampung asal dia. Orang Melayu, kampung dia sendiri tak jadi mana, jarang. Jadi tu jarang, banyak tak jadi. Tapi orang Melayu di selatan Afrika berjaya. Demikian juga masyarakat lain, banyak yang duduk kampung dia tu tak jadi mana, tapi mari kampung orang, mari dia tahu dia ni menumpang, dia rasa susah, dia akan berjaga-jaga. Maka demikianlah Nabi ajar kita supaya kehidupan kita di dunia ini seperti itu. Numpang sekejap kampung ni, maksudnya bukan tempat kita ni. Dah lama kita sini ni. Bila kita duduk sebagaimana kita berada kampung orang, kita akan berusaha, kita akan berjaga-jaga. Maka demikianlah dalam kehidupan dunia ini, sekiranya perkara ini dapat dirasakan, kita akan berjaga-jaga, berhati-hati, berusaha. Itu Nabi ajar macam tu. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini semacam engkau ni orang asing, bukan orang kampung tu. Yang dengannya manusia ni akan berusaha, berjaga-jaga, berhati-hati. Kalau dia rasa kampung dia memang makan tidur, dia tak berjaga mana, dia tak kisah mana. Itu sifat orang duduk situ le. Au abiru sabil, kata Nabi, ataupun orang yang dalam perjalanan yang singgah sekejap. Kita ni singgah di R&R tu, kita duduk situ, kita tahu duduk sekejap aja. Jadi kita tak mikir banyak nak duduk situ je, tak mikir banyak, fikir apa benda hajat kita berhenti situ. Kita akan tunaikan hajat kita. Kalau kita lapar, cari makanan situ. Kita ada ajak nak pergi ke bilik air, kita pergi. Tak lebih dari itu. Kita akan cari hajat kita situ, sebab kita tahu singgah sekejap. Maka demikianlah seorang mukmin yang dipesan oleh Nabi supaya hidup di dunia ini dalam bentuk seperti itu, iaitu dia sedar persinggahan. Bila sedar persinggahan, dia akan lakukan sesuatu yang dihajatinya, yang diperlukannya. Yang tidak diperlukannya, tak ada. Kita tak pergi
di R&R tu duduk nengu wakah dia. Dah. Kita tak nengu wakah dia. Kalau nengu kampung kita nengu. Kalau duduk kampung kita, nengulah kita di wakah tu. Tapi kalau R&R kita tak nengu. Kita rehat je sekejap. Ya, sekejap cari makan apa tu pergi. Itulah Nabi pesan kepada kita. Syurga yang kekal. Kita belajar usuluddin, tidak ada yang maha kekal melainkan Allah. Antara sifat yang wajib kita tahu, kita percayai, kita yakini tentang Allah Subhanahu sifat yang wajib bagi Allah itu ialah maha kekal, baqa. Jadi yang maha kekal itu hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Lalu bagaimana dengan syurga ini yang kekal? Ini hanyalah bahasa saja. Perkataan hak sebenarnya adalah syurga yang dikekalkan Allah. Itu bahasa oktonya. Tapi sudah menjadi kebiasaan kita, cakapan kita, syurga yang kekal. Jadi perkataan seperti ini sedia maklum. Sebab itu perkataan seperti ini tidak membawa kepada syirik. Sebab sudah orang tahu belaka syurga ni makhluk yang akan binasa, cuma dikekalkan Allah. Tapi oleh kerana benda ni dah menjadi kebiasaan percakapan kita, kita kata syurga yang kekal, tak ada masalah. Sedangkan dari segi tauhid, yang kekal itu hanyalah Allah. Dan sekiranya kita berkeyakinan ada yang lain dari Allah yang maha kekal, syirik kita, rosak keyakinan kita. Jadi yang ini ni hak sebenarnya dengan makna tadi, cuma bahasa kita saja. Kelak di akhirat ia akan bertemu Allah. Jadi mereka ini yang bahagia, yang dikurniakan syurga, antara nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tinggi nilainya, tak ada dah nikmat yang lebih besar dari itu, iaitu dapat bertemu dan melihat Allah. Bagaimana perkara itu berlaku, tidak ada siapa yang tahu. Allah kekal dengan sifatnya, yang antara sifatnya laisa kamitslihi syai', yaitu mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan, yakni Allah Ta'ala tidak sama dengan segala makhluknya dari semua aspek. Apa-apa saja yang menjadi sifat bagi makhluk, yang menjadi ciri bagi makhluk, itu bukan sesuatu yang boleh kita kaitkan dengan Allah. Kena faham molek buah tu seperti itu. Bila makhluk ada tempat, maka Allah itu tidak bertempat, tidak berkait dengan tempat. Makhluk ini ada kaitan dengan masa, maka Tuhan itu tidak ada kaitan dengannya. Kewujudan yang maha sempurna, yang kita yakini wujudnya, melalui tanda-tandanya. Hakikat sebenar Allah Ta'ala yang maha esa, yang maha sempurna ni tak ada orang tahu di dunia ini. Di akhirat Allah Ta'ala beri kemampuan itu kepada manusia untuk melihat kepada zatnya yang maha suci itu. Guana kita tidak tahu. Itulah yang dijelaskan menjadi salah satu, menjadi antara pegangan-pegangan yang dipegang dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada mazhab lain dalam Islam, Mu'tazilah, mereka menolak perkara ini kerana terlalu menggunakan akal. Dia kata Tuhan itu tidak menyerupai sesuatu. Macam mana boleh dilihat? Kalau tidak menyerupai sesuatu, tak akan dapat dilihatlah. Maka sebab itu mereka menolak nikmat ini. Nikmat dapat melihat Allah dengan maksud yang saya terangkan tadi. Bagaimana? Itu tidak kita tahu. Tapi diberitahu di dalam Al-Quran dan diberitahu di dalam hadis, dan akal manusia ini tidak menganggap mustahil benda itu. Cuma cara mudah untuk kita faham bahawa Allah Ta'ala memberi kemampuan kepada manusia untuk melihat zatnya yang tidak menyerupai sesuatu. Jadi bahagian inilah yang Mu'tazilah ia terlepas pandang sikit. Dia kata yang boleh dilihat itu hanya yang ada ciri-ciri tertentu, yang ada bentuk, yang ada arah tempat duduknya, ada bentuknya dan sebagainya, baru boleh lihat. Sedangkan Allah Ta'ala tidak ada ciri-ciri itu. Maka dengan akalan inilah Mu'tazilah ni dia tolak, dinafikan.
apa yang dijanjikan Allah ini, yang disebut dalam Al-Quran dan hadis ini, dapat melihat Allah ini, disebabkan kerana tak masuk akal dia. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita adanya nikmat ini. Bagaimana? Tidak tahu. Dan Allah kekal dengan sifat kesempurnaannya yang antaranya tidak menyerupai sesuatu. Lalu bagaimana boleh berlaku? Yani Allah memberi keupayaan itu. Allah memberi keupayaan itu kepada hamba-Nya untuk mencapai perkara tersebut. Cukup selesai. Kemudian menikmati rahmatnya, yakni menikmati, mengecapi kenikmatan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, penuh kebahagiaan. Baik, di syurga kata Syekh Abdul Qadir, ia bersama bidadari. Ini antara nikmat-nikmat yang dijanjikan di dalam syurga. Bidadari-bidadari. Tapi bagaimana bidadari itu kita pun tak nak bayang molek. Cuma bila sebut bidadari itu orang seliur belaka. Seliur. Maksudnya kita boleh gambar, boleh bayang dah bidadari ni gona-gona. Dan dijanjikan untuk orang mukmin akan diberi nikmat itu. Itu sebahagian daripada nikmat syurga. Tapi saya jelaskan tadi, nikmat yang paling besar sekali melihat kepada Allah. Atau dalam istilah Arab disebut ru'yatullah. Istilah Arab ni. Tapi nikmat-nikmat lain ni lah bersama bidadari. Mengendarai kuda-kuda yang berwarna putih, ini gambaran-gambaran yang merupakan bentuk-bentuk kenikmatan yang dijanjikan. Bersukaria dengan hur ni macam bidadari, hurun ain, bidadari-bidadari yang bermata putih, menghirup aneka aroma, bauan-bauan yang sangat harum dan diiringi melodi yang irama, melodi yang irama-irama, suara-suara para hamba sahaya wanita yang cantik. Semua ini nikmat-nikmat yang dijanjikan di dalam syurga. Dan nikmat-nikmat ini memang kalau kita ada dunia ini memang naklah kena begini ni. Secara umumnya, pada dasarnya sesuatu yang menjadi kesukaan manusia. Ia akan dimuliakan bersama Nabi. Jadi antara kelebihan orang-orang yang beriman ini, dia akan mendapat kemuliaan, dan antara kemuliaannya dapat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu semulia-mulia makhluk. Dapat bersama. Kita hari ni atas dunia ni tupang majlis orang-orang yang orang besar-besar pun dah akak nak sedap dah rasa. Allah Ta'ala beri atas dunia ni orang-orang yang berkedudukan tinggi, kita duduk tepek dengan dia berasa dengan kita-kita. Berasa gohnya goh. Kita jangan lebih kurang. Hari ni mungkin kita dah tahu, dan boleh sekali tak mau turun. Bila boleh jawatan sedap, orang ni ring, polis ni ring, orang sedia belaka, orang tanggung belaka, dan boleh situ tak mau turun setara. Hari ni nak kabarnya, hari ni kita bila boleh ke orang kita akan kata lebih kurang, tapi boleh kita tak mau turun setara. Nak kabar sedap tu. Hari ni kadang-kadang kita ni bila tak boleh kita akan kata macam-macam lah begitu begini. Time boleh kita tak mau berhenti sekarang. Tak mau berhenti. Nak kabarnya satu kedudukan yang dihormati, orang suka goh. Di sini orang hormat, di sini orang cara belaka, orang jaga belaka, makan minum, orang duk tunggu jujuk. Goh rasa kita ni. Jadi kita ni kalau tak jadi gitu pun, tupang dia sekaki pun tak apa dah. Takkan nak sedar dah. Jadi nak kabarnya kita ni kalau kita berdekatan dengan orang yang mulia, kita akan menumpang kemuliaan ni. Tepiah mulia tu boleh juga kita. Lalu semulia-mulia makhluk ni siapa? Tidak ada lain selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia makhluk. Jadi orang yang duduk berdamping, diberi kelebihan berdamping dengan Nabi ni, tepiah kepada dia kemuliaan itu. Dapat kemuliaan itu.
Ada seorang sahabat Nabi, dia tanya Nabi, mata sa'ah, bila terjadinya hari kiamat? Dia tanya Nabi. Jadi Nabi tanya balik, Nabi tak khabar, tak jawab atas pertanyaan dia tu, sebab Nabi pun tidak diberi pengetahuan itu. Pada dasarnya malaikat muqarrabin pun tak tahu secara pasti, hanya menunggu perintah daripada Allah saja. Jadi Nabi tanya balik, ma'adatta laha, apa persediaanmu? Bila kawan ni tanya kiamat bila, Nabi tanya mu sedia benda untuk menghadapinya. Jadi Nabi tak khabar pertanyaan dia tu. Nabi soal sunyi tang lain. Nabi tanya semula, apa persediaan untuk menghadapi hari kiamat ni? Jadi kawan ni kata, aku tak ada apa-apa, illa anni ahbabtuka. Tu je. Aku ni tak ada banyak persediaan dari segi kebaikan, malah tak banyak. Cuma saja kata sahabat ni, illa anni ahbabtuka, aku sayang kamu ya Rasulullah, aku kasih kamu. Tu je aku ada. Malah hari ni aku rasa tak agak mana, tak banyak mana. Tu je modal aku ada. Aku kasih kamu ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu kasih. Jadi kalau kamu kasih dengan Nabi, maka di akhirat pun kamu akan bersama dengan Nabi SAW. Itu rahsianya. Nak kabarnya bahawa mengasihi orang soleh, para awliya, para salihin, itu adalah perkara yang baik dalam agama kita. Bukan kita merajakan dia, bukan kita mempertuhankan dia, bukan kita menganggap itu dan ini, tapi kita kasih ke dia, kita memuliakan dia, bahkan kita ambil berkat dengan dia, kita mengharapkan syafaat dia yang diizinkan Allah. Boleh. Manusia ni antara kelebihan yang Allah Ta'ala beri, dapat memberi syafaat. Orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, antara bentuk kemuliaannya itu dapat beri syafaat, dapat tolong orang lain. Memang pada dasarnya tak ada orang yang boleh beri syafaat melainkan Allah. Man zalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Tak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Anak kabarnya ada pengecualian. Ada orang yang diizinkan, diberikan kemuliaan oleh Allah untuk beri syafaat. Dan ini, memberi syafaat ni merupakan sebahagian daripada kemuliaan. Macam kita hari ni, saing kita laku, orang ni mari saing, oh boleh lalu. Apa pandangan orang pada dia? Orang ni hebat. Dia saing sikit je, susah lalu usah. Itu bagi syafaat. Jadi dengan syafaat itu sebenarnya adalah kenyataan dari kemuliaan. Kita bila kita tahu orang ni, oh kalau ada apa-apa kita tanya dia, tengok kalau dia boleh beri bantuan sikit-sikit ataupun dia boleh beri begini sikit, kalau dia kata benda laku cara. Jadi kita pun akan pandang dia tinggi, kan dia dapat tolong orang. Atas dunia gitu, orang yang dapat tolong orang ni, dapat beri syafaat ni, dipandang mulia oleh orang ramai. Dia kata, oh dia ni bisa sign tanda tangan dia, oh surat sekeping tangan sikit, selesai lalu, habis luluh lalu. Jadi atas dunia berlaku benda tu. Maka syafaat ini adalah suatu kemuliaan, dan antara kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada manusia di akhirat nanti adalah dapat beri syafaat. Nabi syafaat paling besar sekali di akhirat, iaitu syafaat uzma namanya, syafaat agung. Yang ini hanyalah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apabila manusia dikumpulkan di mahsyar, belum dihisap lagi. Duduk di mahsyar tu satu dugaan, satu penyaksian lama nunggu ni. Macam kita nunggu lama lah. Tak kena hukum lagi, nunggu tu sakit dah. Dan itu menurut kadar masing-masing lah. Ada yang tidak menanggung kepayahan, ada yang pada dasarnya manusia ni susah masa tu. Sekalipun ada yang diberikan kesenangan oleh Allah dalam keadaan tu.
menurut amalan masing-masing, menurut keyakinan masing-masing. Tapi secara umumnya menunggu tu satu penyaksaan. Susah. Jadi macam mana tak selesai lagi ni? Tak berlaku lagi hisab ni. Biar cepat-cepat sikit selesai. Susah lah menunggu ni. Maka syafaat uzma Nabi Muhammad lah, dengannya lah maka hisab itu disegerakan berjalan. Ini khusus untuk Nabi Muhammad. Kemudian ada syafaat lain lagi. Syafaat memasukkan orang yang beriman ke dalam syurga tanpa hisab. Dan ini juga khusus untuk Nabi Muhammad. Khusus untuk Nabi Muhammad. Khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat hadis tentang mereka ini, bahawa yadkhulu min ummatil jannah, kalam saya tak berapa ingat, dengan terlupa sikit. Ada 70,000 kata Nabi, min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisab. 70,000 dari kalangan umat aku ni dapat masuk syurga tanpa hisab. Jadi yang dapat masuk syurga ni tanpa hisab ini adalah dengan syafaat Nabi, syafaat Nabi Muhammad. Tapi mereka dapat syafaat ni ada sebab lah. Macam kita hari ni lah, kita nak tolong recommend kat orang tu, kita pun tengok juga orang mana. Ada sebab maksudnya. Bukan tolong saja, tolong ada sebab juga. Orang ni layak, patut. Maka di akhirat pun macam tu. Dia dapat syafaat ni kerana ada sebab-sebab yang mewajarkan dia tu dapat syafaat. Jadi antara syafaat di akhirat nanti, 70,000 dari kalangan umat Nabi Muhammad ni masuk syurga tanpa hisab. Sabuna alfan bi ghairi hisab. Siapa mereka ini? Alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Antara ciri mereka ni orang yang bulat pasrah tawakal hati mereka kepada Allah. Orang yang tidak menggunakan jampi serapah yang dilarang, tidak menggunakan jampi, yakni orang yang tidak menggunakan kaedah jampi serapah yang dilarang. Wala yastarqun wala yaktawun, dan mereka tidak menggunakan satu kaedah rawatan yang dimakruhkan, tidak digalakkan dalam Islam. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka ni bulat berserah kepada Allah. Itu antara cirinya. Tapi nak kawannya ada 70. Cuma perkataan 70 ni dalam bahasa Arab ada banyak makna. Kadang-kadang memang jumlah 70,000. Tapi difahami juga oleh sebahagian alim ulama, itu adalah perkataan 70,000 ini tidaklah bermakna sejumlah itu, tapi nak beritahu jumlah yang sangat banyak. Penggunaan bahasa Arab ada kalanya bermaksud memang angka tu, kadang-kadang bukan angka tu tetapi menunjukkan satu jumlah yang sangat banyak. Itu penggunaan bahasa Arab lah. Itu wallahu alam atas mana apa yang dikendaki. Tapi dalam hadis sebut 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Tapi apa sebab yang dia boleh jadi itu? Dengan syafaat Nabi. Kemudian ada syafaat dapat meninggikan darjat dalam syurga. Yang ini bukan khusus untuk Nabi. Nabi-Nabi lain pun diberikan kelebihan untuk mengangkat darjat dalam syurga, masuk dan terangkat darjat dalam syurga. Kemudian ada lagi syafaat. Yang ini tidak khusus untuk Nabi dan tidak khusus juga untuk Nabi-Nabi, bahkan diberikan juga kepada yang lain daripada Nabi, iaitu dapat mengeluarkan orang yang berdosa besar, yang tidak sempat taubat, yang tidak taubat atau tidak sempat taubat, mengeluarkan mereka ini daripada neraka. Ada juga syafaat. Mungkin disebabkan kerana ada kebaikan lain. Dia ada dosa, dia tak taubat, atau dia terlupa taubat, ataupun dia tak dang taubat, tapi dia ada kebaikan-kebaikan lain. Maka antara ruangnya dia dapat syafaat ini. Jadi daripada apa yang disebutkan tadi, dapat kita fahami bahawa manusia dalam menyelesaikan dosanya, asas penyelesaian dosa itu taubat, kewajipan.
Tapi kadang-kadang ada sumber-sumber lain yang juga menyumbang dalam terhapusnya dosa itu. Antaranya dapat syafaat daripada para ulama, para aulia, para syuhada dan sebagainya. Cuma syafaat yang keempat ni dikhilafkan ulama. Segolongan ulama menerima adanya syafaat ini dengan hujah dan dalil mereka, dan segolongannya tidak menerima syafaat ini dengan alasan-alasan mereka sendirilah. Tapi perkara itu perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Ia akan dimuliakan bersama Nabi, para siddiqin, para syahidin. Siddiqin ini merupakan golongan manusia yang tinggi maqam keimanan mereka itu. Antara mereka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Para syahidin, yakni orang yang mati syahid, dan para salihin, yakni orang soleh lainnya, dan para salihin lainnya, yakni termasuklah orang soleh lain lagi di syurga yang tertinggi. Yakni syurga pun ada tingkatan dia, dan yang paling tinggi tingkatannya Jannatul Firdaus. Syurga yang paling tinggi tingkatannya. Maka demikianlah wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga, antara wasiat atau ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ialah memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ini berkait dengan wasiat Syekh Abdul Qadir atau ajarannya, nasihatnya kepada kita supaya minta pertolongan Allah. Baik, apa isi kandungan wasiat Syekh Abdul Qadir ini? Kata beliau, seandainya seorang hamba Allah mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, sekiranya kita ni menghadapi kesusahan dalam hidup, dan semua orang ada kesusahan sendiri. Kadang-kadang mata kita ni tertipu sikit, tengok orang ni senang dia. Kita tak tahu sebenarnya. Kadang-kadang kita kecong situ. Tengok senang dia. Masing-masing ada masalah sendiri. Masing-masing ada kesusahan sendiri. Dan masing-masing ada kesenangan sendiri. Kadang-kadang kita nampak dia susah je, Allah naik taksi. Kita tak sedar, kadang-kadang dia lebih senang dari kita dari segi kehidupan. Tak sakit kepala, kita sakit kepala. Pening kepala kadang-kadang. Dia nampak susah goyek taksi, tapi balik makan sedap, tidur lain molek-molek ada, tak mikir apa satu. Ada bahagian senang dia tu. Masing-masing ada bahagian senang dia, ada bahagian susah dia. Jadi kita kalau kita perhati keadaan manusia, kadang-kadang kita terkecong situ. Kecong tengok orang senang Allah, kita kadang timbul iri hati tengok tak kesenangan dia. Kita tak tahu bab susah dia tu. Tengok orang susah pula, Allah, kita tak apa nak dekat dia tengok susah. Kita tak tahu kadang-kadang dia lebih senang dari kita. Kecong. Masing-masing ada kadar dia. Tak kira lah manusia dalam kelompok mana pun, kelompok serendah-rendah kelompok manusia atau setinggi-tingginya, ada bahagian susah dia, ada bahagian masalahnya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, apabila seseorang hamba itu menghadapi kesusahan, kalau orang miskin, susah dia, tak ada pitih lah. Orang miskin, susah dia, tak ada makanan, tak ada pitih. Orang kaya je, susah dia Serabut urusan tak selesai, serabut kebimbangan, takut dirompok, dicuri dan macam-macam. Susah bahagian tu pula. Masing-masing ada kodok susah dia, tapi susah betul tak susah, ada kepayahan masing-masing. Jadi Syekh Abdul Qadir kata, sesiapa yang mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, baik, macam mana dia kena buat? Apa yang patut dia buat menurut pedoman Syekh Abdul Qadir? Pertama sekali, ia harus berusaha. Dia kena ikut jalan usaha. Ini adalah perjalanan kebanyakan manusia. Berusaha mengatasinya dengan daya dan upayanya sendiri. Maksudnya dia kena cari jalan untuk selesai. Kalau dia masalah miskin, tak ada duit, kena cari jalan, kena kerja supaya dapat hasil. Kalau dia sakit, dia kena cari jalan, cari obat, cari doktor supaya sembuh. Kena cari jalan. Itu pedoman pertama Syekh Abdul Qadir.
untuk menghadapi kepayahan, berusaha mencari jalan untuk menyelesaikannya. Baik, jika tidak mampu mengatasi kesulitannya sendiri, baik, sekarang nak cakap nak berusaha, tak susah, tak nampak jalan juga, tak nampak jalan nak usaha. Baik, sekiranya dia tak nampak jalan nak berusaha, apa yang patut dia buat pula lepas tu? Baik, kata Syekh Abdul Qadir, hendaknya ia meminta pertolongan kepada sesamanya. Dia kena cari minta tolong dengan orang lain. Dia susah, Allah, hari ni dia ada keperluan, tak ada makanan nak makan, kelapa orang susah, cari tengok tak ada dalam sipana, cari kerja tak ada, maka dia ada kenal kawan, tak ada orang sangat, pergilah jumpa kawan, minta lah pinjam dulu makanan sikit, kelapa orang hari ni tak ada nak makan, cari orang minta tolong sesat. Jadi kalau dia tak dapat nak sesat dengan sendiri, dia sakit, carilah ubat-ubatan hak dia boleh tahu, ada rumah ke Panadol ke makan-makan dulu. Tapi sekiranya tak ada, tak nak sesat, tak mampu, sakit dia ni dia tak tahu cara nak sesat, cari orang, cari doktor, cari orang yang tahu tentang. Jadi langkah kedua kata Syekh Abdul Qadir, minta tolong dengan orang yang sesama dengan dia tu, yang ada kemahiran, yang ada kelebihan dalam bab tu, dan tidak salah, dan tidak berlawan dengan apa yang kita sebut dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak berlawan. Hanya kepada Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan, hanya kepada Engkau. Jadi ayat ini tidak berlawan dengan usaha minta tolong dengan orang. Sebab apa? Kerana ayat tadi bila digandingkan dengan ayat-ayat lain dapat difahami dengan baik bahawa wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, adalah dari sudut hakikat sebenarnya, dari sudut keyakinannya bahawa tak ada tempat dah kita nak mohon pertolongan melainkan daripada Allah. Itu bab keyakinan, bab tauhid. Ada bab ikhtiar, ada ayat lain yang suruh, ada dalil lain yang suruh berusaha, suruh berikhtiar, suruh cari jalan. Jadi ada dalil-dalil lain. Jadi kena faham serentak ni. Kalau kita faham sebahagian-sebahagian, kita akan jadi terbabah. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Susah mana-mana pun nak minta tolong orang. Kalau dia gagah tak apa. Dia gagah tak apa. Tak mau minta tolong orang, biar minta tolong dengan Allah, nak berdoa aje. Kau mana-mana pun tak kira. Kalau dia kuat semangat dan dia tak nyusah orang, ada dia lah. Tapi tak ramai orang yang gagah gitu. Tak ramai orang yang kuat seperti itu. Payah sikit mengawal kita ni. Jadi syarat membenarkan kita, bahkan menyuruh kita cari jalan. Antaranya minta tolong dengan sesama manusia, dan itu bukan berarti syirik, bukan berarti berlawan dengan ayat tadi, kerana dua perkara ini dua sudut yang berbeza. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, dari sudut i'tiqad keyakinannya bahawa tak ada tempat dah, tak ada dah yang boleh beri pertolongan melainkan kepada Engkau ya Allah. Sebab itu hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, tapi Engkau juga yang menyuruh kami berusaha. Itu juga penting. Jadi yang menyuruh kita menyatakan hakikat ini, percaya hakikat ini, Allah juga. Yang suruh kita berusaha cari jalan, Allah Ta'ala juga, dari sumber yang sama. Jadi kena pegang molek. Ada orang kadang-kadang sini dah tepat ia babah sikit, ia baca ayat ni atas topok tu je, mulalah penafsiran dia keliru, kefahaman dia keliru, dan macam-macam lagi lah. Misalnya kepada pejabat, maksud pejabat ni pegawai lah, ni bahasa Indonesia, pejabat maksudnya orang yang ada kuasa lah. Minta pertolongan dengan dia, dengan kuasa yang ada padanya itu, mudah-mudahan boleh bantu, boleh tolong. Kemudian hartawan, demikian juga kepada orang-orang yang berharta, minta tolong, mudah-mudahan dengan keupayaan hartanya itu dapat membantu. Dan penguasa lainnya, demikian juga orang yang ada kekuasaan, pemerintah yang sebagainya, minta tolong dengan dia, mudah-mudahan dengan kekuasaan yang diberikan Allah tu boleh ditolong, dan tidak salah dari segi ini.
Atau tetangganya, jirang dia, minta tolong dengan jirang. Kalau dekat sekali dengan kita, jirang kita lah. Tapi hari ni main pagar tak nampak mata ni payah juga. Jirang ini, rumah-rumah jirang ini pagar puh kepala. Tak kenal jirang. Masa-masa itu baik bagi balik petang, gelap tak nampak. Tak jumpa. 10 tahun duduk tak kenal jirang kiri kanan. Ini budaya baru. Tapi Nabi beritahu salah satu daripada tanda-tanda kecil hari kiamat rosaknya hubungan kejiranan. Itu ada dalam hadis. Rosak hubungan kejiranan. Jirang tak baik, tak tegur, tak kenal molek. Itu alamat antara alamat-alamat kecil dekatnya kiamat. Alamat-alamat kecil akhir zaman. Antaranya itu rosak hubungan kejiranan. Jika ia sakit, hendaknya pergi ke tabib. Itu Syekh Abdul Qadir terang kepada kita. Kalau dia sakit, pergilah cari tabib, doktor untuk bantu merawat. Dan itu tidak berlawan dengan etikad keyakinan. Apabila masih juga tidak berhasil, pertolongan terakhir yang diharapkan hendaknya kepada Khaliqnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang diatur oleh Syekh Qadir bila dah nampak jalan dah, usaha ni dah nampak jalan, doktor pun akhir sekali balik asal lah. Mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaedah yang diajar oleh Syekh Abdul Qadir dalam menghadapi kesulitan dan kepayahan. Cari jalan dan faham bahawa kita cari jalan ni diperintahkan Allah, diharuskan oleh syarak. Buat tadassul tu. Setelah terputus segala sebab, kita tak mati akal. Kerana masih ada tempat lagi, iaitu tempat berparu kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir. Inilah laluan yang dilalui oleh kebanyakan orang. Orang ramai lalu cara ni. Tapi ada cara yang lain yang dilalui oleh beberapa golongan yang tertentu saja. Ia terbalik. Itu waktu cerita lain. Nanti kita akan sambung balik huraian ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Jadi sekianlah saja dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.